Assalamualaikum dah hai semua. Hari ni kita akan belajar pecahan. Okey, kita mulakan PDPR kita hari ini dengan pecahan bentuk termudah. Okey, cikgu nak awak fahamkan konsep pecahan bentuk termudah ni macam mana. Baiklah, pertama sekali tengok ni. Cikgu ada lukiskan bulatan. Sekarang bentuk bulatan ni cikgu pecahkan dia kepada 4. Cikgu bahagikan kepada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Sekarang bentuk termudah itu apa? Jom kita tengok dalam pecahan ni ada berapa yang dilorekkan? Ada 1, ada 2. Jadi 2 yang dilorekkan 2 per dengan jumlah yang ada 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang dalam bulatan ini 2/4 telah dilorekkan. Sekarang kita tengok yang bawah pula. Awak nampak tak bentuk bulatan dia sama? Sama kan? Lepas tu kita tengok yang dilorek warna merah ni. Sama tak bentuk dia? Kat atas ni separuh daripada bulatan dilorekkan. Dan sebawah ni juga bentuk yang merah yang dilorekkan juga sama. Sekarang kita tengok pecahan dalam bulatan ni ada berapa? Ada 1, ada 2. Ada 2 pecahan. Atas ni ada 4 pecahan. Sekarang yang dilorekkan adalah 1 bahagian sahaja. 1 per ada 2 bahagian yang dipecahkan. 1/2. Sekarang bentuk pecahan termudah 2/4 adalah 1/2. Nampak tak? Walaupun nombor dia semakin kecil, tapi bentuk pecahan dia adalah sama. Baiklah, jadi bila soalan dalam pecahan bentuk termudah, awak kena kecilkan 2/4 ni kepada nombor yang lebih kecil, 1/2. Maksudnya, apa-apa bentuk pecahan yang besar yang kita boleh kecilkan, kita kena kecilkan. Okey, contoh seterusnya, kita tak ada gambar rajah kan? Kita ada nombor macam ni je. Jadi, pertama sekali, macam mana nak buat? 2/4. Kita tengok nombor atas, nombor 2 lebih kecil daripada nombor 4. Jadi, kalau nak kecilkan nombor, kita kena darab ke kita kena bahagi? Awak rasa yang mana satu? Mestilah yang bahagi. Kalau darab nombor, dia akan jadi semakin besar. Kalau nombor yang dibahagi akan menjadi semakin kecil. Jadi dalam pecahan bentuk termudah, untuk kecilkan nombor, awak kena bahagikan dia. Okey, contohnya cikgu nak guna ambil nombor 2 ni kan. Cikgu nak bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab nombor yang paling kecil adalah nombor berapa? Nombor 1 kan. Jadi bila 2 bahagi 2, awak akan dapat 1. Jadi bila dapat nombor 1 tu adalah nombor yang paling kecil. Okey, cikgu bagi contoh ni 2 bahagi 2. Jadi bila atas bahagi 2, bawah pun awak kena bahagi 2. Awak kena sama. Atas dengan bawah ni sama. Bahagi 2, bahagi 2. Kemudian 4 bahagi 2 berapa? Ingat tak? 4 rumah 2. 4 bahagi 2 berapa? 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadi 2 letak di atas, 4 letak di bawah. Tolakkan 4 tolak 4 jadi kosong. Jadi 2 bahagi 4 adalah 2. Jadi tuliskan 2 di bawah ini per 2 bahagi 2 adalah 1. Tahu kan macam mana? 2 bahagi 2. 2 darab berapa dapat 2? 2 darab 1. 1 ni letak di atas, 2 ni letak di bawah. Ingat lagi kan? Jadi 2 bahagi 2 adalah 1. Letakkan di atas ni. Jadi bila dapat macam ni, ini adalah pecahan bentuk termudah. Macam tu. Baiklah, untuk contoh yang seterusnya, cikgu bagi 3/9. Jadi macam mana nak buat? Kita tengok 3 dengan nombor 9. Awak rasa sifir mana yang kita boleh guna? Sifir berapa awak rasa? Sifir 2 ke? Atau sifir 3?
Jom kita tengok sifir 2 ni. 1 darab 2, 2. Ada 3 tak? 2 darab 2, 4. Jadi tak ada 3 kan? Sekarang kita tengok sifir 3 pula. 1 darab 3, 3. Okey, darab sifir 3 ada 3. 9 ni ada tak? Sifir 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi ada dua-dua ni. Kalau sifir 2 tak ada dua-dua ni. Jadi kita gunakan sifir 3. Pecahan bentuk termudah. Kita kecilkan dia. Kecilkan guna bahagi. Bahagi berapa? Nampak tak kita jumpa sifir 3. Jadi bahagikan kepada 3. 9 pun bahagi dengan 3. Sama dengan 3 bahagi 3 berapa? 1. Per 9 bahagi 3 berapa? 3. Jadi 3 per 9 adalah pecahan bentuk termudah. Dia adalah 1 per 3. Jadi dapatlah pecahan bentuk termudah untuk 3 per 9 adalah 1 per 3. Awak ingat 9 per 3 ni macam mana? 9 bahagi 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi 3 darab berapa? Darab berapa dapat 9? 3 darab 3 dapat 9. Jadi 3 nya letak di atas, 9 ni letak di bawah. Tolak dapat kosong. Jadi 3 bahagi 9 adalah 3. Kita masukkan. Jadi dapatlah 1 per 3. Boleh faham? Sekarang kita buka buku aktiviti matematik tahun 3. Muka surat 56. 56. Sekarang kita tengok aktiviti 1. A, 2 per 4 sama dengan berapa? Awak rasa berapa? Kita tadi dah buat. Jadi dapat 1 per 2. Okey, cikgu nak guna contoh yang susah sikit. Okey, cikgu nak guna 8 per 10. Sekarang cikgu nak buat 8 per 10. Macam mana nak kecilkan dia? Sekarang awak kena cuba tengok sifir berapa yang boleh digunakan untuk mengecilkan nombor-nombor ini. Sekarang kita ada sifir 2, sifir 3 atau sifir 4. Sekarang kita nak tengoklah, mungkin awak boleh tanya cikgu, kenapa tak guna sifir 3, sifir 4 ke kan? Sekarang kita nak cari macam mana nak tahu guna sifir berapa. Sekarang cuba kita tengok sifir 2 ada tak darab yang dapat 8? Ada. 2 darab 4, 8. Jadi sifir 2 boleh guna. Jadi sifir 2 ada tak yang dapat 10? Ada. 5 darab 2, 10. Sekarang sifir 2 ni kita tahu boleh guna. Sekarang sifir 3 ada tak 3 darab berapa dapat 8? Tak ada kan? Jadi 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Tak ada 8. Dia terus ke 9 kan? Jadi sifir 3 tak boleh. Sifir 4 boleh ke? 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Okey, sifir 4 ada 8. Sekarang ada tak 10? 3 darab 4, 12. Dia terus ke 12. Jadi 10 tak ada. Tak boleh. Jadi kita pangkas sifir 4. Sekarang kita guna sifir 2. Kita nak kena pecah bentuk termudah. Macam mana? Kita kena bahagi. Jadi 10 bahagi berapa tadi kita dapat? Sifir 2 kan? 10 bahagi 2. 8 pun bahagi 2. Sama dengan 10 bahagi 2 berapa? Ingat tak? 10 bahagi 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Jadi 2 darab berapa dapat 10? Dapat ni 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. 5 letak di atas, 10 ini letak di bawah ini. Tolak.
kosong. Jadi 2 bahagi dengan 10 dapat 5. Jangan lupa per 8 bahagi 2 berapa? 4. So 8 per 10, dia punya pecahan bentuk termudah dia adalah 4 per 5. Ini 4 per 5. Inilah jawapan dia. Boleh faham? Sekarang cikgu nak cuba soalan nombor 2 pula. Permudahkan. Okey, ini senang saja. Dia dah bagi terus awak 6 bahagi 2. Awak tulis je balik 6 bahagi 2 berapa? 3. 8 bahagi 2 berapa? 4. Jadi tuliskan balik di dalam kotak jawapan itu. Jadi dapatlah 3 per 4. Okey. Untuk soalan D, dia tanya 5 bahagi berapa? 10 bahagi berapa untuk dapatkan jawapannya. Okey, bila awak tengok sini, awak cuba sifir 2 dulu. Boleh tak? Sifir 2. Kalau tak boleh, cuba sifir 3. Boleh tak? Tak boleh ke? Kalau macam tu, teruskan guna sifir 4. Kalau tak boleh, kita tengok sifir 5. Boleh tak? Sifir 5 awak rasa boleh ke? 1 darab 5, 5. Okey, 5 ada. 2 darab 5, 10. Jadi, awak guna sifir berapa tadi? Sifir 5. 5 bahagi 5 adalah 1. 10 bahagi 5 adalah 2. Dapatlah 1 per 2. Macam tu. Contoh seterusnya cikgu nak ambil E lah. E dia ditulis 2 per 6 bahagi. Okey, 2 per 6 bahagi. Sekarang kita tengok. Kalau nak senang, awak tengok nombor yang atas sekali. Nombor 2 kan? Kalau atas ni adalah nombor 2, awak guna je terus bahagi 2. 2 bahagi 2. Bawah pun bahagikan 2. 2 bahagi 2 adalah 1 per 6 bahagi 2 adalah 3. Dapatlah 1 per 3 untuk soalan E. Boleh faham tak? Okey, seterusnya cikgu nak bagi contoh C lah. 6 per 9. 6 per 9 bahagi 3 bahagi 3. Okey, contoh awak tanya cikgu, kenapa bahagi 3? Kenapa bukan bahagi 2, bahagi 4 ke kan? Sekarang cikgu nak awak cuba satu-satu sifir. Sekarang cikgu nak awak, kita start daripada nombor yang paling kecil, iaitu sifir 2. Dalam sifir 2, ada tak 2 darab berapa dapat 6? Ada tak? Ada kan? 2 darab 3 dapat 6. Okey. Seterusnya 9 pula. 2 darab berapa dapat 9? Awak kena tepat-tepat tau. Awak tak boleh ada baki untuk ni. Jadi 2 darab berapa dapat 9? Ada ke? Tak ada. Jadi paling dekat pun 2 darab 4 adalah 8. Sekarang awak tak boleh guna sifir 2. Sebab awak kena sifir 2, awak kena dapat jawapan apa yang nombor ini ada. Contohnya sifir 3 kan, 3 darab berapa dapat 6? Nampak ni 6 kan? Jadi cikgu nak 3 ni darab berapa dapat 6? Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, sifir 3 boleh guna lagi. Kita cari pula yang bawah. Kalau bawah ni boleh juga. Jadi kita akan gunakan sifir 3. Seterusnya 3 darab berapa dapat 9? 3 darab 3. Jadi sifir 2 tadi tak ada kan? Sekarang kita guna je sifir 3. Sekarang 6 bahagi 3 adalah 2. Per 9 dibahagikan 3 adalah 3. Jadi pecahan termudah bagi 6 per 9 adalah 2 per 3. Okey. Seterusnya, buat soalan nombor 3 ni. Dia kata tulis pecahan bentuk termudah berpandukan carta pecahan. Baiklah, sekarang kita tengok di sini.
Apa maksud dia? Tulis pecahan bentuk berpandukan carta ni. Okey, A 3/6. Sekarang kita tengok per 6. Ini 1/6. Kita jadikan dia 3/6. 3/6 ni maksudnya bilangan kotak yang dilorikkan adalah 3. Jadi ini 1/6. Baru 1 kotak. Jadi kita lorikkan lagi 2/6. Sekarang ni kita lorikkan jadi 3/6. 3/6. Sekarang awak tengok kotak mana kat atas ni, kotak yang di atas ni, yang mana yang sama bentuk dengan 3/6? Nampak tak? 1/5 tak? Jadi awak nampak ni 1/2. Nampak tak sama? Saya tunjukkan garisan ni. Nampak tak? 3/6 ni sama besar dengan 1/2. Jadi pecahan bentuk termudah 3/6 adalah 1/2. Untuk B, 4/10. Jadi awak lorikkan berapa kotak? Berapa kotak dia nak? Jadi awak lorikkan. Lepas tu awak tengok bentuk yang sama dengan 4/10. Jadi 1, 2, 3, 4. Sekarang kita tengok sama tak dengan 1/2? Tak sama kan? Jadi awak tengok ni 1/5. Kalau kita lorikkan ini, dapat sama dengan 4/10. Jadi 4/10 ni sama dengan berapa kotak yang dilorik? 1, 2. 2 per dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2/5. Boleh? Sekarang awak pula cuba siapkan nilai. Baiklah. Kerja rumah. Buka buku teks jilid 1 tahun 3 tau. Jangan salah tahun pula. Lepas tu buka surat 86. Muka surat 86. Cuba buat ini soalan di bawah ni. A, B dan C. Okey, ini kerja rumah A, B dan C. Dan siapkan buku surat 56 buku aktiviti. Itu saja, okey? Okey, itu sekian saja PDPR kita pada hari ini. Bye.